baru-baru ni ada juga tular yang mana satu perkongsian ibu ni berkenaan dengan anak dia ni pergi sekolah. Jadinya tudung tu, kawan-kawan selalu cakap, tudung kau tu salah, tudung tu tak lawa, tudung dan sebagainya. Memberi kesan kepada anak ni sehingga kan pergi sekolah, mak dia tengok kenapa dia ni macam naik buka tudung dan sebagainya. Rupanya anak tu tengah marah. Dia macam tak boleh nak, orang kata, channelkan perasaan marah tu dekat mana. Jadi ibu ni baru perasan. Mungkin juga kita boleh cakap kalau sebagai ibu bapa ni kita boleh ingat pesan dekat anak-anak ni macam mana untuk kita nak mengawal ataupun menguruskan emosi marah tu. Zarul. Alright, yelah, kadang-kadang ini sebenarnya faktor dia okey, sorry to say lah, dia orang perempuan dia ni sikit kan, seumur budak sensitif sikit, emosi sikit. Dia emosi sikit. Ini perumpamaan. Yalah, saya faham. Mungkin apa yang saya boleh nasihatkan kalau itu anak saya akan tanamkan dekat dia satu level of confidence pada diri sendiri yang you dah cantik as you are. Okey, you tak payah nak tengok orang lain cantik, you pun nak jadi macam dia. So be yourself. Saya rasa itu yang kita lupa nak bagi tahu ke anak-anak. Dan satu lagi yang benda-benda kecil, teguran-teguran itu kita cakap kat dia, itu ambil sebagai satu cabaran dan jangan cepat melatah ataupun cepat marah dengan apa yang diorang kata. Itulah pada saya akan cakap macam itulah kan. Ini mungkin sebab isu tudung. Cuba kalau isu lelaki. Lagi marah. Dan saya kira rasa marah ini juga kita dapat lihat macam Fatin katakan tadi, kanak-kanak budak-budak juga ada rasa marah. Dan cara mereka zahirkan rasa marah mungkin kita boleh didik mereka dari kecil lagi. Mungkin kalau saya boleh tanya kepada Syaz. Bagaimana cara untuk Syaz zahirkan rasa marah? Mungkin ada orang diamkan diri, ada orang bercucuk tanam untuk tenangkan diri. Macam Syaz pula macam mana? Okey, macam Syaz sendiri, dia berkaitan dengan muzik lah. Kadang-kadang muzik ni dia orang kata mengawal emosi kita juga. Kita dengar lagu tu kita happy. Kita dengar lagu ni kita tenang. Kita dengar lagu ni kita rasa macam semangat kan. Sama juga dengan selawat. Ada selawat-selawat yang boleh kita dengar macam tenang sampai tertidur, sampai kita bangun lupa tadi tengah marah kan. Macam Syaz, itu yang Syaz lakukan. Bila Syaz tengah marah, okeylah kita bukalah lagu ketenangan, apa-apalah selawat ke lagu ke tak kisah. Sebab masing-masing menenangkan diri sendiri tu dia terpulang kepada individu. Pilihan kan? Macam kita makan nasi lah. Mungkin Syaz suka nasi ada kacang, akak suka nasi tak ada kacang. Macam tu kan. So pada Syaz, kalau untuk Syaz sendiri kita dengar lagu lah. Itu pendekatan Syaz kan. Tapi kita nak tanya coach juga. Tadi kita dah sentuh berkenaan kaedah-kaedah macam mana untuk kita nak elakkan daripada kita menjadi seorang yang pemarah. Antaranya coach. Okay, bila menyebut tentang marah, ada satu hadis Nabi, dia kata apa? Kekuatan seorang manusia bukanlah kepada sejauh mana kita mampu untuk berjaya, menang dalam bergaduh dengan orang. Tak. Orang yang betul-betul berjaya adalah orang yang mampu tahan marah dia. Sebab tu disebut tahan marah ni kan. Ada banyak cara. Dia ada kaedah spiritualnya, ada kaedah yang intelektualnya, ada kaedah yang emosionalnya. Kalau sebut tentang spiritual, paling bagus pertama sekali adalah ta'awuz. Itu kena istighfar dan juga sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab marah ni tak lain bukan daripada bisikan-bisikan syaitan. Kerana syaitan suka ni. Dia amat suka melihat keganasan. Dia amat suka melihat manusia ni berpecah belah. Sebab tu pertama, kena dulu doa kepada Tuhan supaya Tuhan elak kita daripada bisikan syaitan ni. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab kita tak nak sampai tahap nanti kita akan terperangkap. Kita akan tenggelam dalam perasaan marah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, tarik nafas panjang-panjang. Okey, tarik nafas semua. Tarik nafas panjang-panjang. Tengah marah kan? Sebab apa? Sebab marah ni akan menyebabkan kita rasa sesak. Kita akan rasa bahawa sakit dada. Kita akan rasa macam sakit jantung. Sebab tu bila sebut berat ni kita tak sihat. Sebab tu nombor dua, tarik nafas panjang-panjang. Itu yang penting. Sebab bila tarik nafas, dia akan menyebabkan kita akan dapat oksigen yang lebih dan akan memproses maklumat dengan lebih rasional. Itu nombor dua yang penting. Nombor tiga, kita kena praktis. Praktis kepada melihat perspektif satu benda itu dengan perspektif yang positif. Sebab kadang-kadang manusia ni, dia nampak satu benda tu hanya satu sudut saja. Dia tak nampak dengan banyak sudut yang lain. Sebagai contoh, ada seorang orang marah dengan bos marah dia. Dengan bos marah dia. Kenapa? Kenapa bos tak marah orang lain? Kenapa bos tak marah orang lain? Kenapa aku je kena marah dengan bos? Itu perspektif yang negatif. Sebab kita nampak bahawa
wah ini benda yang bos nak cari salah aku lah. Tapi kalau kita ambil perspektif yang positif, mungkin bos setiap hari nampak aku je. Ada Dan potensi bos kan? nampak, mungkin aku ada potensi. Mungkin aku ada, orang kata, credibility. Cuma mungkin kenapa dia marah, kerana mungkin dia tak nak kita buat benda tu berulang kali. Dan melihat perspektif macam mana nak latih kita untuk jadi lebih baik. Sebab tu nombor 3 adalah kena melihat dengan cara pandang baru. Cara pandang yang positif. Dan nombor 4, paling penting adalah dia kena sedar apa yang menyebabkan dia marah. Ini benda yang amat penting. Sebab kadang-kadang orang pun tak tahu. Tiba-tiba marah. Tiba-tiba dah mati. Itu yang kita pusing tu. Itu yang kita pusing. Sebab apa? Sebab contoh macam saya baca 2 hari lepas saya dengar cerita ada seorang individu yang mana wanita dia meninggalkan anak kepada dia punya boyfriend untuk dijaga. Pukul 5.30 pagi. Itu saya pelik. Kenapa 5.30 pagi? Tak apalah, itu perkara lain. Tapi selepas 40 minit dapat panggilan daripada boyfriend mengatakan bahawa anak tu dah meninggal dunia. Dan kalau dia ambil kira 40 minit je daripada saat ditinggalkan hingga meninggal dunia, 40 minit dah meninggal. Dan kalau kita sebagai mak bapak, cuba bayangkan bahawa kehilangan dalam keadaan tu. Dan bila dicek, kenapa? Rupa-rupanya sebab apa? Sebab anak tu muntah atas sofa yang dia sayangi. Nampak? Sebab tu bagi saya, orang-orang yang sebegini, dia kena sedar, dia kena faham. Sebab kadang-kadang kita punya kemarahan ni dipacu oleh benda-benda yang kecil-kecil je. Padahal benda tu sebenarnya boleh diselesaikan. Kalau betul sofa tu kotor, bersihkan je lah. Dan carilah orang kata penyembur pewangi untuk mewangikan balik. Sebabkan dia tak rasional. Sebab tu penting tomak nina. Dia kena tomak nina, kena sedar. Dan sebelum nak marah, tanya dulu. Kenapa aku nak marah? Dan apa sebab aku nak marah? Dan kadang-kadang mungkin punca benda tu adalah kita juga. Kenapa kita tak cerita pun kat budak tu? Tolong. Sofa ni pakcik saya. Jelaskan dengan baik. Pakcik saya. Dan sebabkan kita juga yang menyebabkan benda berlaku. Tapi kita marah kepada orang tu. Bagi saya, benda itu benda yang tak patut berlaku. Lepas tu kena berhati-hati dan kena sedar. Kalau tak sedar, takut kita buat keputusan yang tak rasional. Sebab tu kenapa? Bila nak marah, antara benda yang paling penting juga adalah elak buat keputusan. Masa tu? Elak buat keputusan. Terutama keputusan yang besar. Sebab ramai orang bila dia marah, dia buat keputusan yang besar. Tu yang kadang-kadang bercerai, kadang-kadang boleh hilang keluarga, boleh putus hubungan. Sebab apa? Sebab kita buat keputusan pada ketika kita marah. Berhati-hati sebab tu. Itu tips tu. Mungkin Zarul juga, kalau kita tadi kita bercakap mengenai panas baran ini daripada sifat marah. Tetapi ego juga sebenarnya dia boleh menyumbang kepada sifat marah. Tetapi ego ni adalah personality juga kan. Bagaimana untuk kita nak orang kata cari titik tengah tu? Ego dan marah kan. So, sebenarnya saya nak relate pun boleh dikatakan tak sesuai dengan perangai saya juga sebenarnya. Saya bukan jenis yang marah, saya bukan jenis yang ego. Tapi pada saya, apa yang penting, macam dia cakap tadi kan, coach cakap tadi, beristighfar, bersabar je lah. Kan? Itu pada saya, itu sajalah. Kita nak buat apa lagi? Tak tapi orang cakap kalau orang pendiam, orang banyak orang dia nampak chill ni, sebenarnya kalau dia meletup ni lagi teruk. Jangan usik mereka. Yes. Itu setuju? Saya setuju jugalah. Itu namanya marah pasif tu. Marah yang pasif tu. Saya Kenapa dia senyap dan sebagainya. Tapi sebut tentang ego tadi dah. Sebab tu Einstein kata apa? Ego ni adalah satu bahagi pengetahuan. Orang yang mana pengetahuannya tinggi, kadang-kadang egonya itu boleh dikawal dengan baik. Dia tak dikawal ego. Tapi setengah orang macam tu. Sebab tu kena faham, bila sebut kena tambah pengetahuan banyak-banyak. Kena belajar, kena faham, kena sedar situasi. Baru dia boleh urus ego tu. Betul. Saya suka perkataan sedar situasi. Kadang-kadang situasi tu yang membuatkan kita bertindak yang tidak sepatutnya kan? Baik, kita dah dengar penjelasan yang sangat-sangat baik daripada Encik Fazul. Kita dah dengar juga pengalaman dan juga tips daripada Zarul dan juga Syaz. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiganya atas perbincangannya.